Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 Mei 2020 bersama saya, Karizarif Afindi. Berita utama. Kerajaan Sarawak akan memperhalusi kaedah pelaksanaan kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP melalui Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat. Dalam perutusan khas sempena Hari Pekerja 2020 pada Jumaat, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, sebagai Ketua Kerajaan Sarawak, beliau akur bahawa tahun ini memang tahun yang amat sukar bagi semua golongan pekerja di semua bidang memandangkan wabak COVID-19 menghendaki PKP dilaksanakan untuk mengekang jangkitan virus COVID-19. Walaupun kerajaan pusat telah mengumumkan kelonggaran PKP melalui PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, namun kerajaan negeri akan memperhalusi kaedah pelaksanaan kelonggaran ini mengikut keperluan negeri Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Jo memberitahu beliau akan mengumumkan program jangka panjang untuk memulihkan ekonomi Sarawak pasca PKP COVID-19 untuk manfaat semua rakyat negeri ini. Jelas beliau, PKP setakat ini telah memudaratkan keseluruhan perniagaan dan industri khususnya di Sarawak, dan mereka yang bergaji hari adalah golongan yang mengalami keadaan yang begitu sukar untuk memastikan setiap hari ada bekalan makanan untuk diri dan keluarga. InsyaAllah dalam masa terdekat saya akan mengumumkan program jangka panjang untuk memulihkan ekonomi Sarawak pasca PKP COVID-19 untuk manfaat semua rakyat. Sudah tentu ekonomi pasca COVID-19 akan berubah dan saya akan umumkan selepas berbincangan dengan pihak yang berkepentingan ataupun pihak stakeholders. Berita seterusnya. Sarawak kini mempunyai sebanyak 30 daerah zon hijau selepas Betong diisytiharkan sebagai kawasan zon hijau. Hal ini menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media harian COVID-19 pada Jumaat. Turut direkodkan 2 lagi kes positif baru dari daerah Kuching, manakala 33 kes telah sembuh dan discharge dari hospital, di mana 32 kes dari Hospital Umum Sarawak dan 1 dari Hospital Miri. Dalam kenyataan sama, kerajaan negeri sedang mengkaji dan menimbang dengan teliti cadangan untuk membuka aktiviti ekonomi secara terkawal. Bagaimanapun, penentuan prosedur operasi standard yang sesuai akan dilaksanakan mengikut keadaan semasa di negeri ini kerana perlu mengambil kira isu ekonomi dan kesihatan. Ini berikutan keputusan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membuka semula aktiviti ekonomi secara terkawal bermula 4 Mei depan. Turut dimaklumkan JPBN akan membuat operasi pengesanan kes aktif ACD di kawasan Kampung Tabuan Kuching bagi meningkatkan pengesanan kes kontak rapat di kawasan tersebut. Beralih ke laporan sumbangan makanan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Sebanyak 74 bekalan makanan sumbangan Datuk Temenggung Wan Hamid Idrus diagihkan kepada pemohon senarai tercicir di sekitar kawasan perumahan Sibujaya pada Jumaat. Proses agihan dibantu Kapitan Hee Lik Hing dengan menghantar kepada 47 ketua isi rumah KIR yang tidak dapat menuntut bekalan makanan di pusat pengagihan di Kompleks Islam Sarawak Sibu. Manakala selebihnya sebanyak 27 KIR hadir menuntut sendiri bekalan makanan berkenaan. 我是许立琴 Kapitan 许立琴，我很感谢州政府能够给予我们这边西部家业的一些物资品的，谢谢我们的政府，谢谢。 Seterusnya di Dun Semoh.
Sebanyak 2,950 bekalan makanan Sarawak Ku Sayang untuk pusingan kedua telah diagihkan kepada ketua isi rumah dari 22 buah kampung dan 22 buah rumah panjang di kawasan Semom bermula Selasa 28 April lepas. Manakala pada Khamis sebanyak 204 penerima terdiri daripada 6 buah rumah panjang di Jalan Sibu, Tanjung Manis telah menerima bantuan. Pejabat daerah Tanjung Manis, Ibu Pejabat Polis daerah Matu Daro dan pekerja feri Batang Paloh turut menerima bekalan makanan tersebut. Wartawan UKAS sempat menemubual beberapa tuai rumah Jalan Sibu Tanjung Manis yang menghargai bantuan yang dihulurkan oleh wakil rakyat buat kali kedua itu. Saya terima kasih dengan YB nya Dolah Ngau Sup Laban Surabaya udah mantuk kami mereka pemakai untuk kali kedua ya. Kali kedua kali subak sekali untuk kedua kali nyalai aku ngarap ku tato dak lanjut ke baru ngarap ke tidak mereka bantu baru menyaja. Mereka terima kasih ngagai YB Usut ngau Dolah Sido. Harap ke terima kasih mayuh lah hari kami ditahu harap ke utai to kali kedua harap ke dude inte utai to panjai lah bisa ketiga lah terima kasih ya. Mereka besar terima kasih yang agak YB dulu ya ngau YB Yusuf laban udah mereka pantau ngagai rumah aku untuk kedua kali udah nganyuh pantau ngagai rumah aku. Terima kasih ya. Inspektor Alexander Timben mewakili IPD Matu Daro turut merakamkan penghargaan. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Rabi Yusuf dan Abdullah Saidul di atas pemberian dan sumbangan ikhlas untuk warga IPD Matu Daro. Manakala Justin Jimbun, salah seorang pekerja perkhidmatan feri Batang Paloh, turut menghargai bantuan yang dihulurkan kepada mereka yang bekerja di feri. Terima kasih ngagai GPS dan mereka bantu tolong pemakai hari GPS. Terima kasih mayu-mayu ngagai GPS. Berita selanjutnya. Tumpuan berterusan dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Sarawak di dua kilang pengeluar utama pemprosesan tepung gandum di Sarawak iaitu Sarawak Flour Mill Sendirian Berhad dan FFM Grains and Mills di Kuching. Hasil lawatan pemeriksaan yang dilakukan pada Khamis diketuai Pengarah KPDN-HEP Sarawak, Datuk Stanley Tan, mendapati bekalan bijirin gandum adalah mencukupi untuk menampung pusingan stok pengeluaran tepung selama tempoh 3 bulan, termasuk bekalan untuk Kuching hingga Kelimbang dan Lawas. Oleh itu, rakyat Sarawak tidak perlu khawatir kerana pihak KPDN-HEP akan terus mempertingkatkan pemeriksaan di peringkat pengilang, pemborong dan peruncit dalam memastikan bekalan buat pengguna sentiasa terjamin semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan menjelang sambutan perayaan. Berikut pula laporan mengenai perwira Barisan Hadapan di Perbatasan Negara semasa bulan puasa. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Bintulu terus giat melaksanakan operasi di perairan Sarawak demi memastikan tiada pelanggaran undang-undang dilakukan oleh komuniti maritim setempat dan pencerobohan nelayan asing. Dimaklumkan tiada kompromi diberikan oleh kesemua anggota Maritim Malaysia walaupun dalam keadaan berpuasa kerana kepentingan dan tanggungjawab menjaga keselamatan perairan negara mengatasi segalanya. Sementara itu, kebajikan anggota sentiasa dijaga seperti penyediaan juadah sahur dan berbuka puasa. Sebagai penutup buletin, kami paparkan anda dengan video istimewa bersempena ulang tahun pertama penerbitan Buletin UKAS.
dan selamat sejahtera. Sebagai Ketua Seksyen Berita dan Hal Ehwal Awam Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton Buletin UKAS sejak awal penerbitannya hinggalah hari ini. Seiring dengan tagline Berita untuk Rakyat Sarawak, Buletin UKAS akan terus komited untuk menjadi sumber rujukan maklumat dipercayai yang membawakan anda info tentang inisiatif, bantuan serta dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri untuk dimanfaatkan oleh rakyat Sarawak. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh tenaga kerja UKAS yang menjadi tulang belakang di sebalik tabir yang tidak mengira masa bertungkus-lumus membawakan berita-berita benar dan menarik dari seluruh Sarawak demi Sarawakku sayang. Komitmen anda menjadikan UKAS jambatan yang menghubungkan kerajaan negeri ini dengan rakyat tanpa jurang. Syabas dan tahniah. Selamat ulang tahun yang pertama Buletin UKAS. Sekian bersama saya Khairul Zarif Afindi dan kru penerbitan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.